قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, iaitu tentang pembahagian tanda-tanda kiamat. Pembahagian tanda-tanda kiamat. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam kitab-kitab yang disebutkan, sekejap ya tuan. Baik, kalau tuan-tuan perhatikan dalam banyak pembahasan para ulama tentang hari kiamat ini, kalau kita lihat ulama membahagikan tanda-tanda kecil kiamat ataupun tanda-tanda kiamat ini ataupun tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat ini kepada pembahagian yang pelbagai. Ada banyak bentuk pembahagian. Jadi tuan-tuan jangan hairan kalau ustaz ada cara lain pula. Itu biasa. Cuma hari ini saya nak bawa satu pembahagian yang saya rasa mungkin senang untuk kita faham, senang untuk kita ingat, iaitu pembahagian dibawa oleh Al-Imam Abu Al-Aun As-Safarini, membawa pembahagian kepada tiga, iaitu yang pertama tanda-tanda yang telah berlaku dan berakhir, dan yang kedua tanda-tanda kiamat yang telah dan sedang berlaku, maknanya dia telah mula berlaku dan masih berlaku sehingga hari ini. Dan yang ketiga, tanda-tanda yang belum berlaku. Jadi kita bahagikan mengikut kronologi kejadian. Jadi insya-Allah dalam bahagian ini saya akan cuba untuk menyebutkan beberapa contoh, bagi tanda-tanda yang telah berlaku dan telah pun selesai. Maknanya ada tanda kiamat yang telah pun berlaku. Itu yang kita nak faham. Dan saya akan sebut beberapa contoh tentang tanda yang telah dan sedang berlaku, dah mula berlaku dan masih berlaku sehingga hari ini, dan juga tanda-tanda yang belum berlaku. InsyaAllah saya akan sebutkan beberapa contoh bagi setiap bahagian ini, insyaAllah. Okey. Baik, antara tanda yang telah berlaku dan berakhir. Tanda yang telah berlaku dan berakhir iaitulah perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita tahu sebenarnya tanda-tanda kiamat telah pun berlaku, telah pun ada. Dan tanda yang paling awal, yang paling jelas telah berlaku dan telah pun selesai, iaitu apabila Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul. Bu'ithtu ana wasa'atu kahatain. Nabi sebut, bu'ithtu ana, diutuskan aku sebagai Rasul, wasa'ah, dan juga hari kiamat itu kahatain, seperti dua ini. Fa asyara bi as-sababah wal wusta. Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, kahatain, seperti dua ini. Maknanya perutusan Nabi dan juga as-sa'ah itu seperti dua ini. Jadi para ulama mentafsirkan apa maksud Nabi isyaratkan perutusan Nabi sebagai dua jari. Ada lebih kurang tiga tafsiran. Saya sebutkan antaranya ialah di kalangan para ulama menyebutkan bahawa di antara perutusan Rasulullah sebagai Rasul itu dan hari kiamat itu tidak ada Rasul lain. Tidak ada Rasul ataupun Nabi lain antara keduanya. Itu adalah salah satu tafsiran. Dan tafsiran yang kedua disebutkan bahawa menunjukkan qurbus sa'ah. Bahawa hampirnya saat, hampirnya hari kiamat itu sebagaimana hampirnya dua jari. Maka perutusan Rasulullah SAW sebagai Rasul adalah tanda kiamat yang paling awal, yang terawal dan telah pun berlaku. Dan tanda yang kedua iaitu kewafatan Nabi SAW. Nabi sebut dalam sebuah hadis, perhatikanlah dalam Auf bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, u'dud sittan baina yaday sa'ah. Kata Nabi SAW, perhatikanlah kamu enam perkara yang akan berlaku antara, maksudnya bukan enam sahaja tapi banyak lagi, tapi Nabi sebutkan enam yang akan berlaku sebelum hari kiamat. Nabi sebut yang pertama, mauti, kewafatanku. Maknanya kewafatan Rasulullah SAW adalah salah satu daripada tanda kiamat yang telah pun berlaku. Maknanya kalau orang tanya kita, tanda kiamat dah berlaku belum? Dah pun berlaku. Iaitu perutusan Rasulullah SAW sebagai Rasul dan juga kewafatan Nabi SAW. Jadi sebenarnya dah berlaku pun tanda-tanda kiamat. Telah pun berlaku. Baik, antara tanda-tanda kiamat yang juga telah pun berlaku iaitulah pembebasan Baitul Maqdis dan kematian akibat wabak.
pembebasan Baitul Maqdis. Hadis daripada Auf bin Malik, Nabi katanya aku datang berjumpa Nabi SAW. Jadi Auf bin Malik seorang sahabat Nabi datang berjumpa dengan Nabi ketika Nabi berada dalam sebuah kemah. Lalu kata Auf, kata Nabi, ni hadis yang sama yang kita bacakan tadi, udud sittan baina yaday sa'ah, hitunglah 6 perkara yang akan berlaku sebelum terjadinya kiamat, mauti wa fathu Baitul Maqdis, dan pembebasan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang ketika itu berada di bawah konteks dalam pengawasan kerajaan Rom, Byzantine ketika itu, yang menguasai Baitul Maqdis yang terletak di Palestin yang kita tahu hari ini. Belum dibebaskan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Tetapi ni yang saya kata, keajaiban, kemu'jizatan Nabi SAW sebagai Rasul yang diberikan wahyu. Baginda memberitakan kejadian yang bakal berlaku selepas daripada zaman baginda Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menyebutkan pembukaan Baitul Maqdis. Kita boleh bayangkanlah, kalaulah kata saya lah kan hari ni dalam wacana ni saya kata apa, nanti pada tahun sekian orang Malaysia akan menawan White House, contohlah kan, nampak sangat bercita-cita besarnya. Begitulah ibaratnya kita kata kedudukan negara Madinah yang kecil ketika itu. Nabi memberikan bayangan akan membebaskan suatu daerah wilayah yang di bawah penguasaan suatu kerajaan empire yang besar. Boleh bayangkan macam mana kalau saya kata, perasaannya begitulah. Kita kata kita akan membebaskan, kita akan menawan White House. Malaysia nak tawan White House, biar betul kan kita kata. Siapalah Malaysia contohlah kita kata. Tapi perasaannya begitu. Kerajaan Madinah yang kecil yang baru diasaskan Nabi SAW, Nabi beritahu kepada para sahabat, kita akan bebaskan Baitul Maqdis. Dan hakikatnya telah pun berlaku sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Katanya tanda-tanda ini telah muncul ketika peristiwa Ta'un Amawas. Amawas ni Ta'un Amawas. Pada tahun 18 Hijrah ketika zaman Sayyidina Umar, dan kejadian itu berlaku setelah pembukaan Baitul Maqdis, iaitu pada tahun 15 Hijrah. Maknanya pembukaan Baitul Maqdis telah pun berlaku pada tahun 15 Hijrah. Maknanya lebih kurang kita kata 15 tahun selepas kewafatan Nabi SAW, ataupun mungkin 14 ataupun 15 tahun selepas kewafatan Nabi SAW, barulah terjadinya peristiwa tersebut. Ini yang kita kata tadi, kemu'jizatan Nabi SAW memberitakan kepada kita sesuatu kejadian yang berlaku selepas zaman Nabi SAW. Jadi petunjuknya macam mana lagi yang kita nak, kita dapat, dan yang kita mahu untuk kita meyakini bahawa Rasulullah SAW itu adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara yang lain juga yang telah berlaku dan telah pun selesai berakhir, pembebasan kerajaan Parsi. Pembebasan kerajaan Parsi. Hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, jika panjang umurmu wahai Adi, pasti akan dibebaskan la tuftahanna kunuz al-Kisra, akan dibebaskan, akan ditawan harta Kisra. Ini pun sama juga macam saya cakap tadi. Kisra, Parsi, Rom dan Parsi, dua empire besar pada ketika itu. Nabi bagi berita ni kepada para sahabat, macam saya cakap tadi lah, macam kita ni cakap kita akan tawan USA, kita akan tawan China. Satu hari nanti orang Islam Malaysia akan menakluk Beijing. Contohlah, jangan tonton cut pula video saya ni dibuat kat Facebook, kata ustaz ni kata orang Malaysia akan tawan Beijing pula lepas ni, janganlah macam tu kan. Saya bagi contoh itu untuk kita faham perasaan para sahabat pada ketika itu. Janji ni janji yang macam kita kata, biar betul, kita takkan boleh berlaku. Tetapi iman dan yakinnya para sahabat terhadap Nabi SAW, tak sampai Adi pun kata Kisra bin Hurmuz. Jadi Adi bin Hatim dia confirmkan lagi sekali, adakah yang dimaksudkan Kisra ni Kisra yang tu, pasti yang besar tu. Soalnya macam betul ke? Begitu perasaannya. Baginda Nabi SAW, ya Kisra bin Hurmuz. Dan kata Adi bin Hatim, dia turut sama bersama dalam menawan harta Kisra bin Hurmuz. Ini satu, Masya Allah, Adi bin Hatim, dia dengar sendiri, dia riwayatkan hadis dan berlaku pada zaman dia perkara itu,
iaitu pada zaman pada ketika mana pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga, iaitu pada tahun 14 Hijrah ataupun 24 Februari 635 Masihi. Berlaku peristiwa tersebut sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara bukti yang kita bila kita baca, masya-Allah. Jadi kita ni alhamdulillah diberikan nikmat Islam dan iman, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Alhamdulillah kita dapat nikmat tersebut dan kita sedang menyaksikan kejadian-kejadian itu dengan mata, kita dapat menyaksikan kejadian itu dalam lembaran sejarah yang telah pun dicatatkan. Baik. Okey, selesai bahagian yang pertama iaitu kejadian yang telah pun berlaku dan kita masuk kepada bahagian yang kedua, tanda-tanda yang sedang berlaku. Yang sedang berlaku maknanya yang sedang kita saksikan, yang sedang kita perhatikan berlaku. Zaman Ad-Dakhan. Ad-Dakhan. Ad-Dakhan ni daripada ni datang perkataan dukhan. Dukhan ni maksudnya asap. Tadkhin maksudnya merokok. Jadi bukanlah maksud zaman orang merokok, tak. Maksud saya nak ceritakan istilah dakhan. Dakhan ni daripadanya datang kalimah dukhan, maksudnya zaman, bukan zaman asap, bukan jerebu tu Tuhan. Jangan tafsirkan pula ini maksud zaman jerebu, tak. Ini zaman kecelaruan. Dakhan bermaksud kesamaran. Baik, saya bacakan dulu hadis ni. Huzaifah bin Al-Yamani meriwayatkan bahawa dia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di zaman jahiliah dan kejahatan. Lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini, iaitu Islam. Adakah akan berlakunya keburukan selepas kebaikan ini? Jawab baginda, ya. Kemudian aku bertanya lagi, adakah akan berlaku kebaikan selepas keburukan itu? Jawab baginda, ya. Tetapi padanya ad-dakhan, na'am wa fihi dakhanun. Daripada sinilah datang perkataan yang saya sebutkan dakhan tadi. Wa fihi dakhanun, iaitu kesamaran. Aku bertanya lagi, apakah kesamaran yang dimaksudkan itu? Wa ma dakhanuhu. Jawab baginda, terdapat satu kaum yang menyeru kepada petunjuk selain petunjukku. Kamu mengenali mereka tetapi kamu tidak merasa ingkar terhadap dengannya. Aku bertanya lagi, adakah selepas kebaikan itu terdapatnya keburukan? Jawab baginda, ya, para penyeru yang mengajak ke pintu neraka Jahannam. Sesiapa yang menyeru seruan mereka itu akan dicampakkan ke dalamnya. Aku bertanya lagi, terangkan ciri-ciri mereka itu kepada kami. Jawab baginda, mereka adalah terdiri daripada kalangan kita. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu terdiri daripada kalangan kita dan bercakap dengan bahasa kita. Aku bertanya lagi, apakah yang engkau perintahkan kepadaku jika aku berada pada ketika itu? Jawab baginda, hendaklah kamu talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu melazimi jemaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Aku bertanya lagi, sekiranya tiada jemaah maupun pemimpin? Jawab baginda, hendaklah kamu menjauhkan diri dari kesemua kumpulan itu, walaupun kamu terpaksa makan dari akar pokok sehingga kamu mati dalam keadaan itu. Jadi Huzaifah bertanya kepada Nabi SAW tentang peralihan zaman. Daripada zaman jahiliah di mana mereka hidup dalam keadaan kegelapan, kemudian Allah datangkan kepada mereka Nabi SAW. Jadi Huzaifah tanya, ada datangkan kebaikan, datangkan kebaikan, cahaya kepada mereka. Lalu Huzaifah tanya, adakah selepas kebaikan yang kami nikmati ini, wahai Rasulullah, akan berlaku balik zaman keburukan? Jawab baginda, ya. Maknanya lepas zaman Nabi akan beralih kepada zaman keburukan. Jadi tanya Huzaifah lagi, adakah selepas keburukan itu akan balik kepada kebaikan? Jawab Nabi, ya, tetapi ada kesamaran. Maknanya kesamaran dalam memahami agama, kesamaran, kekeliruan, kecelaruan dalam beragama, dalam hidup bersyariat. Jadi maknanya Islam yang disebarkan pada zaman itu tidak lagi 100%. Islam itu suci, ya. Jangan salah faham. Islam itu suci dan jelas. Cuma penyebarannya itu berlaku menyebabkan salah faham, timbulnya akidah yang sesat, yang seolah-olahnya sebahagian daripada Islam. Sebagaimana kita tahulah, zaman Rasulullah tak ada apa masalah pun. Zaman Rasulullah apa sahaja masalah berlaku akan dirujuk kepada Nabi, maka selesai. Itu yang kita kata kejelasan, kefahaman, jelasnya kefahaman terhadap agama tu tuntas. Tak ada masalah. Apa saja masalah Nabi ada tanya kepada Nabi.
Tapi selepas zaman Nabi, bila ada isu berbangkit, ada orang dah mula ada-adakan perkara-perkara yang sesat, perkara-perkara khurafat yang disandarkan kepada agama. Jadi sebab tu dinamakan zaman kebaikan, mana ada Islam, tetapi adanya kesamaran dengan wujudnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang sesat daripada Islam dikatakan sebagai Islam. Qaumun, lalu Huzaifah tanya, ya Rasul, apa wama dakhanu, apa yang kamu maksudkan dengan kesamaran itu? Qaumun yahduna bi ghairi hadi, satu kaum daripada orang Islam yang menyeru dengan petunjuk selain daripada petunjuk Nabi SAW. Kamu kenal mereka tapi kamu ta'rifuhum wa tunkir. Kamu tahu mereka tapi kamu merasa macam tak kena terhadap dakwah yang dibawa oleh mereka. Kemudian datang lagi, adakah selepas kebaikan itu ada keburukan? Bahkan selepas kebaikan yang ada kesamaran tadi itu pun ada keburukan, ada lagi keburukan yang lebih teruk daripada itu, iaitu munculnya du'at ala abwabi jahannam, para penyeru yang mengajak ke pintu neraka jahannam. Siapa yang jawab, masuk neraka jahannam bersama-sama dengan mereka. Dan bila Huzaifah tanya lagi, cuba bagi tahu sifat penyeru di neraka jahannam tu macam mana orangnya. Lalu Nabi sebut, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka tu daripada kalangan kita, bercakap dengan bahasa kita. Jadi para ulama pun tafsirkan apa maksud dari kalangan kita. Jildah ni maksudnya kulit. Jadi ada ulama kata mereka itu juga daripada bangsa Arab. Tapi pandangan yang saya pilih ialah mereka itu juga daripada orang, sebab Nabi tidak bercakap atas dasar perkauman. Nabi tidak bercakap dengan bahasa perkauman. Nabi bercakap dengan bahasa Islam dan Muslim. Jadi kita boleh kata jildatina, maknanya mereka juga adalah Muslim. Wa yatakallamuna bi alsinatina, lisan. Jadi para ulama kata lisan tu maksudnya apa? Bahasa Arab juga. Ada yang katakan bahasa Arab juga, bukan. Tapi pada saya, seperti yang saya sebutkan tadi, Nabi tidak bercakap dengan bahasa perkauman. Nabi bercakap dengan bahasa Islam. Maknanya yatakallamuna bi alsinatina, yatakallamuna bi lisanina, yakni bi lisanil Quran wal hadis. Mereka juga bercakap dengan bahasa Al-Quran dan hadis. Bahaya tak tuan-tuan? Maknanya wujud mereka ni menyeru, seruan mereka boleh membawa kepada neraka jahanam, dan mereka itu adalah orang Islam dan mereka juga menggunakan Al-Quran dan hadis. Ini yang Dr. Sanusi sebutkan di awal tadi. Al-Quran ini kalau kita bagi pada orang A, si B, si B dan si A, si B, si C, tiga-tiga orang ni akan ada kefahaman yang macam-macam, berbeza-beza. Sebab masing-masing nak faham dengan cara yang masing-masing, dengan kefahaman masing-masing, tak mengikut manhaj yang diletakkan oleh para ulama. Jadi menyebabkan kefahaman ayat Quran yang sama digunakan oleh para ulama untuk kefahaman yang benar. Ayat Quran yang sama juga digunakan oleh golongan yang sesat untuk menyesatkan orang. Sebab itu saya kata wa yatakallamuna bi alsinatina, dengan lisan kita, iaitu dengan Al-Quran dan dengan hadis. Itu maksudnya. Maka Huzaifah ni bagus. Dia tanya soalan. Huzaifah bin Al-Yaman ni sangat bagus. Dia tanya soalan, dia tanya tentang masalah, dia tanya juga tentang penyelesaian. Jadi ya Rasulullah, kalau hidup kami di zaman itu, apa yang kami nak buat? Apa yang kau nasihatkan kepada kami wahai Rasulullah? Maka Nabi berpesan, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu bersama dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini perbahasan sangat panjang tentang jemaah muslimin, ini perbahasan yang tak akan habis sampai bila-bila. Tapi saya nak rumuskan tentang satu maksud yang saya rasa semua orang boleh faham, boleh pegang. Jama'atul muslimin, majoriti orang Islam. Majoriti orang Islam. Dan ini juga kaedah penting. Mungkin ada soalan yang telah pun ditanyakan, macam mana kita nak kenal para ulama yang benar? Ini jawapan kepada soalan tadi. Ada soalan kita akan tengok nanti, tapi saya jawab dulu sebab berkenaan dengan hadis ni. Macam mana kita nak tahu pandangan ulama yang benar, pandangan ulama yang salah? Di sini Nabi bagi isyarat kepada kita. Jamaah. Maknanya kita berpegang dengan pandangan majoriti para ulama. Itu insya-Allah sangat membantu dan menyelamatkan kita daripada sesat. Berpegang dengan pandangan majoriti ulama. Ataupun dengan bahasa yang lain, berpegang dengan pandangan yang paling banyak disebutkan oleh para ulama. Jangan kita ni hari ni sikap kita suka cari benda yang pelik. Ulama majoriti dah cakap, dah bagi satu panduan, dah bagi satu kefahaman. Tiba-tiba kita nak juga pilih pandangan yang
tersendiri, yang terpencil. Ini biasanya kita macam tu lah. Orang-orang kita ni macam tu. Saya sebut kita, saya pun kadang-kadang, ini kita nak pilih pandangan orang yang lain, tak, kita nak berbeza dengan orang lain. Ini masalah sebenarnya. Boleh menyebabkan kita kesesatan. Boleh membawa kita kepada salah faham. Jadi untuk kita selamat, kita ini mestilah berpegang bersama dengan jamaah muslim, bersama dengan majoriti orang Islam. Jangan menyendiri, jangan kita mengasingkan diri daripada orang Islam. Dan dalam bab agama juga kita berpegang kepada pandangan majoriti para ulama. Kalau kita di Malaysia, alhamdulillah, kita dah ada satu institusi fatwa, institusi muzakarah kebangsaan tentang hukum syarak. Kita dah ada institusi yang menghimpunkan ramai ilmuwan Islam untuk memberikan suatu pandangan terhadap suatu isu. Jadi kita boleh pegang itu sebagai asas. Ataupun kalau ada isu yang tidak disentuh oleh muzakarah kebangsaan tentang hukum syarak, ataupun tidak disentuh oleh para mufti dalam muzakarah muftinya, kita boleh guna kaedah ni juga, iaitu dengan kita merujuk kepada lebih daripada seorang ustaz ataupun orang yang kita nak rujuk. Ini saya dah sebut semalam dalam sesi bersama dengan Majalah Solusi, kaedah yang penting, iaitu apabila kita mempunyai sesuatu masalah dalam urusan agama, cubalah kita ada lebih 3, 4 ataupun 5 orang rujukan. Ustaz ramai hari ni. Kita ada ramai para ustaz. Kenapa kita tidak manfaatkan dengan jumlah mereka yang ramai? Kita tanya satu-satu soalan tu, kita kaji lebih kepada, jangan tanya kepada seorang, tanya lebih. 3 orang, 4 orang. Dan daripada soalan, daripada jawapan daripada pelbagai pihak ni, kita akan dapati ada jawapan yang hampir sama. Contohlah, kita ada satu soalan, kita tanya 5 orang ustaz, 4 orang ustaz memberi jawapan yang hampir sama. Seorang lagi lain sikit. Jadi kita dah tahu dah siapa yang kita boleh guna, pandangan mana yang kita boleh pegang. Sebagaimana panduan isyarat Nabi sebut, talzam jama'atul muslimin, kita mengambil pandangan majoriti yang paling banyak dalam bab tersebut. Ini kaedah paling mudah untuk orang awam. Kaedah paling mudah untuk orang awam. Nanti kalau saya kata bagi kaedah lain, kena faham hadis macam kita bahaskan di awal tadi, kan susah, nak kena belajar, nak kena teliti. Orang awam bukannya tak ada orang awam yang saya masukkan di sini, orang yang tak pernah ada ilmu bahasa Arab, tak belajar ilmu tentang hadis, tentang fiqh, tak tahu asas usul bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis. Bahkan saya katakan orang yang macam saya pun orang awam lagi, sebenarnya saya bukannya orang alim ulama, saya orang awam juga. Masih lagi berpegang dengan pandangan para ulama yang lebih alim daripada kita. Jadi sebab itu kalau ada masalah, kita rujuk kepada orang yang, kepada sumber yang lebih ramai untuk kita tahu pandangan yang terbanyak, yang paling banyak, untuk kita tahu pandangan yang mungkin lebih tepat, lebih jauh daripada kesesatan. Baik. Jadi kita kembali kepada hadis ini, tanya Huzaifah lagi, sekiranya tidak ada jemaah, tak ada pemimpin, orang Islam tak ada pemimpin. Hari ini kita ada pemimpin orang Islam. Sekiranya tidak ada pemimpin di kalangan orang Islam, orang bukan Islam yang memimpin, terjadi perpecahan yang pelbagai, maka kata Nabi, hendaklah kamu menjauhkan diri dari kesemua kumpulan itu, walaupun kamu terpaksa makan dari akar pokok. Ini belum lagi lah. Walaupun sebenarnya sebahagian ulama menyebutkan yang Nabi sebutkan itu tidak berlaku. Sebenarnya tidak akan berlaku satu keadaan di mana orang Islam tiada pemimpin. Mungkin berlaku dalam konteks yang terpencil, minoriti, tapi secara umumnya orang Islam akan sentiasa ada pemimpin yang boleh kita jadikan rujukan untuk kita bina kesatuan umat Islam. Jadi tuan-tuan boleh cuba, kalau kita lihat kepada hadis Ad-Dakhan ni, tuan-tuan mungkin boleh bersetuju ataupun tidak dengan saya. Kalau saya boleh katakan bahawa hadis ini sedang kita, inilah situasi kita pada hari ini. Kita dalam bab agama ni banyak sangat kefahaman sesatnya yang datang bukan daripada orang bukan Islam, datang daripada orang Islam sendiri. Yang Nabi sebutkan zaman di mana kita sedang berada pada hari ini, zaman kecelaruan. Sebab tu kita kena belajar dan kita kena harus memberikan usaha yang lebih dalam kita mempelajari ilmu agama supaya kita terselamat daripada kecelaruan yang timbul pada zaman ini. Baik. Ini saya sebutkan tafsiran Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi berkata, para ulama menjelaskan bahawa mereka ialah pemimpin yang menyeru kepada amalan bid'ah dan kesesatan seperti Khawarij, Qaramitah dan kumpulan-kumpulan yang membawa akidah yang sesat. Ini dalam pandangan tafsiran yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi. Seperti saya kata tadi, ini tafsiran yang tadi teks hadis. Cuma tafsiran ni tafsiran Imam Nawawi. Jadi kita takkanlah kita nak tolak pandangan Imam Nawawi berbanding dengan pandangan orang lain.
Jadi Imam Nawawi yang sebut, maka kita pegang tafsiran ini. Walaupun begitu, tafsiran Imam Nawawi kekal sebagai tafsiran dan bukannya sesuatu yang kalau kita, Ustaz saya tak percayalah, mana mungkin Khawarij, mungkin golongan lain, tak ada masalah. Kita tak jatuh kufur, tak jatuh murtad dengan kita menolak tafsiran. Tetapi kalau kita menolak hadis, itu jadi masalah. Cuma bila yang bercakap itu Al-Imam An-Nawawi, kita sebagai orang Islam, kita menghormati para ulama, kita pegang dan kita sanjung pandangan para ulama lebih daripada pandangan orang lain. Tengok Imam An-Nawawi pun menyebut pada hadis ini terdapat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkara-perkara yang diberitahu oleh baginda telah pun berlaku semuanya. Nampak? Semua yang Nabi sebut dalam hadis tadi telah pun berlaku, kata Al-Imam An-Nawawi. Jadi ini satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya antara contoh yang lain tentang tanda-tanda yang sedang berlaku. Tanda-tanda yang sedang berlaku pada hari ini, iaitu umat Islam menjadi tumpuan global. Umat Islam menjadi tumpuan masyarakat global. Daripada Thauban radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku suatu keadaan di mana hampir-hampir seluruh umat bersepakat untuk menghancurkan kamu, seperti manusia berhimpun untuk makan dari satu bekas makanan. Salah seorang bertanya, adakah bilangan kita pada ketika itu sedikit? Jawab baginda, bahkan jumlah kamu pada ketika itu ramai, tetapi kamu bagaikan buih di air yang mengalir. Dan Allah menghilangkan rasa gerun dalam hati mereka terhadap kamu, mereka serta Allah mencampakkan ke dalam hati kamu al-wahan. Salah seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu al-wahan? Jawab Nabi, cintakan dunia dan bencikan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau kita lihat hadis ini pun sama juga. Nabi menyebutkan kepada kita bahawa umat manusia ni semua bertumpu kepada orang Islam. Umat manusia semuanya akan bertumpu kepada umat Islam. Macam hari inilah. Hari ini. Apa-apa sahaja isu yang berlaku, orang Islam. Terorisme, orang Islam. Masalah ni berlaku, orang Islam. Semua-semuanya orang Islam. Semua orang Islam menjadi tumpuan. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebab Nabi bagi perbandingan. Umpama sekumpulan manusia berkumpul untuk makan daripada satu bekas. Macam kita kalau kita lepas kuliah maghrib kan, tuan-tuan lepas kuliah maghrib ke ataupun selepas majlis tahlil ke apa ke, semua bergerak menuju ke bekas makanan. Macam itulah buffet kita hidangkan tu, kemudian orang semua berkumpul menuju ke bekas makanan. Macam itulah. Jadi makanan itu, bekas makanan itulah ibaratnya kita umat Islam, dan orang yang berkumpul dan berkerumun di bekas makanan itulah umat-umat yang lain selain daripada umat Islam. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah awamin qillatina nahnu yawma izin? Adakah kerana kita pada ketika itu jumlah kita sedikit? Sebab apa soalan sahabat tanya? Sebab kalau kita tengok orang yang kalau makanan tu sikit, orang akan ramai berkerumun. Contoh kalau kita pergi kenduri kan, tuan rumah umumkan makanan hari ni sedikit, jadi saya minta maaf siapa-siapa yang boleh makanlah. Jadi kita pun bila tahu makanan tu sedikit, kita akan berkerumun. Kita akan mula bekerja-kerja untuk dapatkan makanan tersebut. Jadi sebab tu sahabat tanya, adakah kerana kami ketika itu sedikit? Tetapi jawapan Nabi ini sangatlah benar. Baginda kata, tidak, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu pada ketika itu ramai jumlahnya. Kita hari ini umat Islam antara penganut agama yang teramai, yang kedua ataupun yang ketiga paling ramai di dunia, agama Islam. Kita ni antara umat manusia penganut agama yang teramai di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang disabdakan Nabi. Pada zaman Nabi dulu mana ada? Zaman Nabi ketika Nabi hidup, negara Madinah, umat Islam ni sikit, tak ramai. Tapi Nabi memberitakan kepada kita bahawa jumlah kita ini akan ramai. Ini satu mukjizat Nabi SAW. Okay. Tetapi ramai yang kita, kata Nabi, seperti buih. Bal antum yawma izin kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kamu ini seperti buih di air yang mengalir. Apa maksudnya? Iaitu buih, banyak pun buih itu langsung tidak ada kekuatan. Macam kita mandilah, ada buih yang banyak bertimbun-timbun, tapi buih itu dengan sekali tepis akan pergi begitu saja. Jadi buih ni banyak, tak ada manfaat. Tidak ada kekuatan pada buih. Walaupun meninggi seperti gunung,
tapi buih tetap buih. Maknanya kita ramai, kita banyak, tetapi tidak ada kekuatan. Dan Allah Ta'ala telah mencabut rasa gerun musuh-musuh terhadap orang Islam. Macam hari inilah kita ramai. Negara umat Islam ramai. Kaya-kaya. Arab Saudinya, Kuwait, Qatar dan sebagainya, Turki dan sebagainya. Tetapi kita ni diperkotak-katikkan oleh negara-negara besar yang lain. Sedangkan kita ada kekuatan dari sudut jumlah dan kita ada kekuatan dari sudut harta, kekayaan ekonomi. Tapi kita menjadi umat yang dipermainkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan ini yang sedang kita perhatikan berlaku pada hari ini. Dan Thauban bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sebabnya berlaku sedemikian rupa? Maka kata Nabi SAW, kerana ada penyakit al-wahan, cintakan dunia dan bencikan kematian. Ini pun panjang kalau kita nak bahaskan maksud cintakan dunia dan bencikan kematian. Tapi inilah sebenarnya kalau kita asyik, kalau kita duduk mencari di manakah punca kelemahan umat Islam pada hari ini, Nabi dah bagi tahu awal-awal. Iaitu kita ini terlalu cintakan dunia dan bencikan kematian. Maknanya pertimbangan hidup kita, kewarasan akal fikiran kita, tindakan kita ini banyak bergantung kepada pertimbangan duniawi. Kita tinggalkan akhirat. Akhirat dan dunia ni dia akan jadi dua perkara yang saling berlawanan dalam diri manusia. Kalau kita jadikan akhirat, jadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pertimbangan, maka kita akan ada pendirian yang berbeza. Tetapi jika kita jadikan dunia sebagai pertimbangan, sebagai asas tindakan kita, maka kita akan mempunyai tindakan yang berbeza. Contohnya paling mudah, senang je lah. Tak payah bagi yang tinggi-tinggi, kita bagi dalam konteks kita hidup persendirian ini, perseorangan ini. Semua orang nak memiliki rumah, contohnya kan. Semua orang nak memiliki kediaman, nak membeli rumah sendiri. Jadi kita ada satu hasrat. Kita nak capai daripada dunia, iaitu nak memiliki kediaman ataupun tempat kita berada, tempat kita tinggal. Jika orang yang berpegang dengan akhirat, dia tahu di sana ada akhirat, akan ada yaumul hisab, ada larangan Allah Ta'ala, jangan mengambil harta riba, jangan menzalimi harta orang lain dan sebagainya, maka dia dalam proses dia mencapai untuk mendapatkan sebuah kediaman, dia akan berhati-hati. Dia tidak akan terlibat dengan riba, dia tidak akan terlibat dengan rasuah. Walaupun dia tidak mampu untuk memberi kediaman yang mewah, dia mungkin cukup dengan apa yang dia mampu. Kerana apa? Kerana pertimbangan dia adalah akhirat, iaitu perintah Allah dan juga hari akhirat. Dia takut dihisap dengan perbuatan dia kalau sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang salah dari sisi syarak. Tetapi kalau orang yang menjadikan dunia sebagai segala-galanya, maka dia tidak akan peduli. Dia tidak akan peduli hukum hakam syarak, dia tidak akan pedulikan hisab di akhirat, maka dia akan guna segala bentuk cara usaha yang boleh untuk mencapai matlamat dia, iaitu kalau nak beli kediaman perlukan duit. Macam mana dapat duit? Dia akan buat. Ambil rasuah, kemudian menzalimi orang lain semata-mata untuk mendapatkan wang, untuk membeli kediaman, contoh. Jadi bila kita jadikan dunia sebagai matlamat, cuba bayangkan, sistem kita, contohnya satu bab, banyak keadaan, contohnya salah guna kuasa, rasuah, itu semua berlaku kerana apa? Kerana dunia. Kerana kita mengejar kehidupan dunia. Sebab tu kita buat, bukan kita lah, orang lain lah. Sebab tu manusia buat. Kenapa manusia melakukan perkara yang salah, seperti rasuah, salah guna kuasa, penggubaran wang haram? Kenapa? Kerana mengejar dunia. Bila jenayah ini dibuat, itu yang menyebabkan keruntuhan masyarakat. Semua kita tahu, rasuah meruntuhkan institusi, meruntuhkan undang-undang. Jadi, bila kita punya pertimbangan adalah dunia, itulah yang menunjukkan, yang membawa kepada keruntuhan dan juga lemahnya kita apabila kita menjadikan dunia sebagai matlamat, kerana kita akan mengenepikan segala bentuk hukum ataupun peraturan yang ada. Tetapi kalau akhirat yang menjadi pertimbangan, kita akan menjadi umat yang kuat, kerana apapun yang berlaku, kita akan jadikan akhirat itu sebagai matlamat kita. Nampak? Itu adalah, saya jelaskan secara ringkas berkenaan dengan bagaimana cintakan dunia itu membawa kepada lemahnya kita sebagai umat Islam. Sangat jelas. Dan bagaimana kita, kalau kita cintakan akhirat, akan membentuk satu kekuatan dalam diri umat Islam. Jadi perkara ini sedang berlaku dan sedang kita perhatikan pada hari ini. Yang sedang kita alami pada ketika ini. Kemudian yang seterusnya, antara tanda-tanda yang sedang berlaku tersebarnya kejahilan dan kematian, pembunuhan.
Ini pun ada soalan yang telah pun ditanya daripada Abdullah bin Abu Musa, kata mereka, Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Musa al-Asy'ari, kata mereka, sabda Nabi SAW, apabila hampirnya berlaku kiamat, akan terjadi hari-hari di mana berlakunya kejahilan, diangkat daripadanya ilmu, dan tersebarnya pada ketika itu al-harash. Dan al-harash itu ialah pembunuhan. Sebenarnya dalam hadis ni ada sebut kejahilan, kematian dan pembunuhan. Hari ini kejahilan dalam bab ini adalah kejahilan agama. Nabi tak bercakap tentang ilmu sains. Nabi tidak bercakap tentang ilmu matematik. Ya. Nabi bercakap apa yang Nabi sampaikan tentang ilmu adalah ilmu syariat, ilmu mengenal Allah, ilmu untuk kita hidup bersyariat. Itu adalah panduan yang Nabi SAW bawa kepada kita. Jadi kejahilan yang dimaksudkan di sini adalah kejahilan agama. Dan kalau kita lihat hari ini pun, dalam bab ilmu sains, dalam bab ilmu manusia ni, manusia tak nampak macam tak makin jahil. Kita makin hari makin nampak, makin dapat penemuan sains yang baru, makin maju kemajuan penyelidikan kita pun makin maju. Jadi sebab tu saya sebutkan di sini bahawa kejahilan di sini adalah kejahilan agama, bukannya kejahilan ilmu selain daripada ilmu agama. Jadi diangkatnya ilmu dan kejahilan ini adalah ilmu agama, dan kita boleh lihat perkara ini sedang berlaku pada hari ini. Paling mudah, paling simple adalah kemahiran membaca Al-Quran. Tuan-tuan, perempuan, boleh Google, boleh cari banyak kajian yang dilakukan di peringkat sarjana di universiti-universiti tempatan kita, dilakukan kajian tentang kemahiran membaca Al-Quran di kalangan para pelajar, sama ada di peringkat rendah ataupun menengah. Dan hasil kajian sangat mengejutkan kita bahawa ramai di kalangan anak-anak kita di sekolah rendah, di sekolah menengah, yang jahil, tak tahu membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran pun dia tak tahu baca, agaknya macam mana nanti dia akan membaca Al-Quran. Itu satu contoh paling mudah. Kalau kita nak dengar jauh sikit, pergilah ke negara Arab. Tuan-tuan boleh tengok banyak video yang dibuat, eksperimen sosial. Social eksperimen yang dibuat oleh beberapa YouTuber dan sebagainya. Dia temu ramah secara rawak anak-anak muda yang sedang bermain. Di Mesir dia ada buat, contoh di Mesir dan juga di beberapa negara Arab. Ni negara Arab, tuan-tuan. Ditemu ramah anak-anak muda yang sedang bermain bola sepak. Ditanyakan, cuba baca Al-Fatihah. Tak boleh baca Al-Fatihah. Cuba bacakan surah Al-Ikhlas. Tak boleh baca surah Al-Ikhlas. Bayangkan orang-orang yang dah dewasa, remaja, tak boleh baca surah Al-Ikhlas. Tak boleh baca surah Al-Fatihah. Apa lagi yang ada pada diri mereka? Jadi perkara ini tidak berlaku dahulu, tetapi berlaku sekarang di hadapan mata kita. Dan juga disebutkan dalam hadis ini banyaknya berlaku pembunuhan ataupun kematian. Peperangan yang berlaku di Palestin, yang berlaku di Syria, yang berlaku di beberapa tempat di dunia pada hari ini, menunjukkan bahawa kematian itu berlaku berleluasa, dan sebenarnya akan lebih bertambah lagi apabila berlakunya peperangan-peperangan yang akan datang di akhir zaman nanti. Jadi ini adalah kejadian ataupun tanda yang sedang berlaku, yang sedang kita perhatikan pada hari ini. Ini pun panjang juga sebenarnya. Saya nak minta untuk berhenti sebentar. Mungkin saudara Irfan ada bersama dengan kita. InsyaAllah saya minta berhenti sebentar sebab bercakap lama ni pun agak memenatkan juga ya. Tapi insyaAllah kita akan usahakan. Tapi saya minta berhentikan di sini sebab tajuk golongan pelampau ni sangat penting juga untuk kita faham. Sebab kita sedang berhadapan dengannya. InsyaAllah saya minta Irfan, saudara Irfan, adakah dengan kita? Untuk kita berhenti sebentar lah dalam tempoh 5 minit. Kemudian kita akan sambungkan kembali lepas ni insyaAllah. Okey, saya minta saya hentikan sebentar dalam masa 5 minit insya-Allah, dan kita akan kembali semula menyambung perbahasan kita daripada tajuk golongan pelampau ini insya-Allah. Okey, rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jadi alhamdulillah kita menyambung kembali perbahasan kita pada pagi ini insya-Allah. Yang mana kita telah pun membahaskan tajuk-tajuk berkenaan dengan tanda-tanda kiamat dengan pembahagian kepada 3 kategori, iaitu tanda-tanda yang
telah berlaku, tanda-tanda yang sedang berlaku dan tanda-tanda kiamat yang belum berlaku. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada tanda-tanda kiamat yang sedang berlaku, iaitu pada hadis yang menyebutkan tentang kemunculan golongan pelampau. Baik, dalam tajuk ini sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman suatu kaum yang terdiri daripada golongan yang masih muda dan lemah fikiran. Mereka berkata-kata dengan hujjah Al-Quran dan Sunnah. Mereka meninggalkan Islam dengan mudah seperti anak panah yang laju menembusi sasaran. Iman mereka hanya pada bicara mereka, perangilah mereka di mana sahaja kamu temui. Kerana sesungguhnya memerangi mereka itu merupakan suatu ganjaran di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Dalam hadis ni kalau kita lihat Nabi SAW memberitakan kepada kita tentang kemunculan suatu kaum pelampau di kalangan umat Islam. Golongan ini bukannya golongan daripada non-Muslim. Mereka adalah golongan pelampau daripada kalangan umat Islam. Dan Nabi SAW memberikan dan menghuraikan kepada kita ciri-ciri golongan ini. Yang pertama, golongan ini ialah pertamanya golongan muda dan lemah pemikiran. Sufahaul ahlam, hudathaul asnan, sufahaul ahlam. Hudathaul asnan maksudnya kalau terjemah secara literal bermaksud gigi yang baru tumbuh. Bukanlah maksudnya kanak-kanak bayi, tapi hudathaul asnan maksudnya orang muda, orang yang masih muda. Mungkin golongan belia, remaja belia, begitulah maksudnya golongan yang masih muda. Sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam bukan bermaksud mimpi, bukan bermaksud orang yang selalu bermimpi, tidak. Bermaksud orang yang kalau bahasa kita mudah kita sebutlah tak ada imajinasi. Orang yang lemah pemikiran. Sufahaul ahlam, orang yang lemah pemikiran. Jadi sifat yang pertama ni ataupun ciri-ciri yang pertama yang disebutkan Nabi SAW ni ialah golongan yang muda dan lemah pemikiran. Mana banyak orang dia sebab apa golongan muda? Dia bukan maksudnya, tuan-tuan jangan salah faham di sini mencela Nabi SAW bukannya mencela usia muda. Tidak. Sebaliknya di sini disebutkan golongan muda sebab saya fikir kalau kita boleh cuba merenung hadis ini bermaksud biasanya sikap gelojoh, sikap tidak berhati-hati ini biasa muncul dan ada di kalangan orang-orang muda. Tapi kalau orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang sudah berusia, dia lebih ada hikmah, lebih panjang pemikiran, lebih makan garam dalam bahasa kita. Jadi mungkin kerana itulah munculnya golongan pelampau ini daripada orang-orang muda, kerana terlalu cepat, terlalu nakkan satu perkara itu tergesa-gesa, maka membuat penilaian dan penghukuman secara salah. Bukan bermaksud di sini Nabi mencela orang-orang muda, tak. Lemah pemikiran maksudnya tak boleh nak fikir. Maknanya pemikiran tidak mendalam, pemikiran tidak begitu teliti dalam meletakkan ataupun menilai, memahami sesuatu, maka menyebabkan mereka menjadi golongan pelampau. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, membaca Al-Quran namun tidak memahaminya. Mereka ni golongan yang membaca Al-Quran tetapi mereka tidak memahaminya. Akan wujud satu golongan, kata Nabi SAW, mereka membaca kitab Allah tetapi hanya sekadar di mulut mereka tanpa penghayatan. Ini juga maknanya mereka ni golongan pelampau, tapi mereka membaca Al-Quran. Cuma mereka tidak menghayati Al-Quran itu. La yujawizu hanajirahum. Maknanya bacaan Al-Quran ni tidak menempasi kerongkong mereka. Jadi para ulama ada beberapa tafsiran, antaranya sekadar bacaan di lisan, tidak sampai kepada hati dan pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut. Dan ada yang mengatakan bahawa bacaan itu tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya golongan ini mereka membaca Quran. Mereka bukan golongan pelampau yang tidak membaca Al-Quran. Mereka golongan yang membaca Al-Quran. Golongan yang membaca Al-Quran namun tidak memahami Al-Quran dengan kefahaman yang betul, yang tepat, yang sahih, menyebabkan mereka menjadi pelampau. Dan ciri-ciri yang ketiga Nabi sebut, kuat beribadah. Ini pun satu hal juga. Maknanya golongan pelampau tapi kuat beribadah. Rasulullah sehingga kan kita, kata sahabat, sehingga kamu merasa cemburu kerana banyaknya salat mereka dan puasa mereka. Syekh Sa'id Al-Kamali ada satu penjelasan yang menarik tentang hadis riwayat Al-Bukhari ini.
yahqiru ahadukum salatahu ila salatihim wa siyamahu ila siyamihim. Kamu merasa cemburu melihat banyaknya solat dan puasa mereka. Kata Syekh Sa'id Al-Kamali, hadis ni Nabi sebut kepada para sahabat. Nabi kata kepada sahabat, golongan pelampau ini, mereka ini banyak solat dan banyaknya puasa sampai kamu cemburu. Tuan-tuan boleh bayang tak sahabat ni macam mana ibadah mereka? Jangan kita duk bayang dengan ibadah kita. Ibadah kita ni sembahyang pun tak ke mana, puasa pun tak banyak mana. Kita boleh bayang tak puasa dan ibadah para sahabat yang dah sememangnya ibadah yang sangat yang sangat hebat pun cemburu dengan ibadah golongan pelampau ini. Maknanya apa? Maknanya mereka ni memang betul-betul salat, memang banyak salatnya, memang banyak puasanya, lebih daripada puasa dan salat para sahabat. Nampak? Jadi maknanya ini kita hati-hati. Ini ciri-ciri yang Nabi sebut secara jelas dalam hadis yang sahih tentang golongan pelampau yang muncul pada akhir zaman. Baik. Kemudian ciri yang lain, memerangi orang Islam. Walaupun mereka ini orang yang baca Quran, mereka ini orang yang kuat ibadah, tetapi tindakan mereka memerangi orang Islam, bunuh orang Islam dan membiarkan orang-orang kafir yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Mereka membunuh orang Islam dibunuh dan juga orang-orang kafir dibiarkan. Ini kalau saya dulu masa di Jordan, ketika munculnya golongan Daesh ataupun golongan Daesh di Syria, ISIS, kita boleh lihat dengan jelas ciri-ciri ini pada mereka. Mereka dari sudut tentera, ramai di kalangan orang-orang yang kuat, orang-orang yang muda, dan mereka juga menggunakan Al-Quran. Bahkan saya teringat satu kisah. Ketika itu saya berada di dalam pejabat supervisor saya, pensyarah saya, Dr. Sharaf, sedang berbincang tentang penulisan tesis. Tiba-tiba datang seorang pelajar. Dia masuk ke dalam pejabat tersebut. Dia kata, wahai doktor, macam mana orang ISIS boleh guna ayat Quran ni untuk mengharuskan pembunuhan orang? Dia baca ayat Quran, dia minta pensyarah ni untuk jelaskan. Ayat Quran digunakan oleh golongan ISIS menghalalkan darah orang Islam. Mana mereka merujuk kepada Al-Quran. Dan mereka menggunakan Al-Quran untuk menghalalkan perbuatan mereka membunuh orang-orang Islam. Dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Kenapa? Suatu ramai yang sebut, kenapa kalau dah hebat sangat nak bunuh orang Islam, seranglah Yahudi, seranglah mereka. Kenapa tak mau serang mereka tersebut? Kenapa mesti diperangi orang Islam? Ini masalah. Dan mereka adalah golongan pelampau. Berhujah dengan Al-Quran dan hadis. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka ni hujah mereka Al-Quran dan hujah mereka adalah hadis. Itu banyak kali kita kena, apa yang Dr. Salih sebut di awal tadi itu memang sangatlah. Quran adalah satu kitab, kalau kita tidak mengetahui manhaj yang benar dalam memahami Al-Quran, kita akan salah faham. Kita salah beramal dengan ayat Al-Quran. Yang ni yang bahaya. Sebab itu kita kena hati-hati. Bukan semua orang yang bercakap dengan ayat Al-Quran, bukan semua orang yang bercakap dengan hujah hadis yang boleh kita terima dengan sepintas lalu. Kita tengok ada orang Arab, ada seorang syekh ataupun orang ustaz pakai pakaian macam seorang pakaian ustaz, bila bercakap sebut Al-Quran, bila bercakap sebut hadis, hati-hati. Kita perlu berhati-hati. Bukan maksud saya menolak. Kita perlu berhati-hati. Hatta saya yang bercakap ni pun tuan-tuan kena berhati-hati. Sebab kita kena meneliti apa yang diperbahaskan. InsyaAllah lah apa yang kita sampaikan ini bukanlah sesuatu yang menyeluruh. Kita pun berpegang kepada manhaj yang insyaAllah manhaj para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kita kena berhati-hati, sikap berhati-hati terhadap apa sahaja dakwaan yang menggunakan Al-Quran dan hadis. Dan mereka meninggalkan Islam dengan mudah. Mereka menembusi yamruquna minas sahmi kama yamruquna minad din kama yamruqus sahmi minar ramiyah. Mereka meninggalkan Islam dengan begitu mudah. Islam ni bagi mereka, waktu perlu dia guna, waktu susah ditinggalkan. Begitu saja. Jadi kemunculan golongan pelampau ni kita dah dapat lihat muncul pada hari ini. Orang-orang yang menggunakan, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang disebutkan Nabi SAW ini telah pun ada pada zaman ini, dan mereka bergerak aktif sebenarnya untuk menjeru orang Islam, membawa orang Islam ke arah kesesatan. Jadi kita kena berhati-hati dalam kita mengambil
sesuatu amalan ataupun kefahaman yang disampaikan kepada kita, jangan kita terpedaya dengan perwatakan seseorang. Dan perwatakan boleh jadi perwatakan yang sangat warak. Percakapan boleh jadi menjadi percakapan yang sangat menjadikan kita takjub dengan ayat Al-Quran dan hadis. Tetapi memahaminya perlulah kepada kefahaman yang benar dan tepat mengikut manhaj para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita kena hati-hati. Sebab tu kalau kita lihat, saya balik semulalah kepada hadis yang pernah kita bacakan sebelum ini, hadis Huzaifah bin Al-Yaman, bahawa dalam memahami agama tidak boleh kita ini bersenang lenang. Maknanya kita bermudah-mudahan dalam memahami agama. Seeloknya kita berpegang dengan pandangan majoriti. Maknanya kita merujuk kepada, sekurang-kurangnya kita merujuk kepada sebanyak mungkin pandangan agamawan ataupun ilmuwan dalam agama, kita merujuk sebanyak mungkin. InsyaAllah dengan cara itu kita dapat selamat daripada golongan yang membawa kesesatan dengan berhujahkan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi ini satu perkara yang sangat penting untuk kita faham, dan yang penting sekali, yang utama sekali ialah bahawa hadis ini menceritakan satu suasana yang sedang kita hadapi, yang sedang kita lihat berlaku pada hari ini. Baik, kemudian antara tanda yang lain yang sedang berlaku, yang ini pun tafsiran juga, kita kata, tapi Nabi sebut tanda ini pasti berlaku dan ada mukjizat dalam hadis ini. Nabi sebut tidak akan berlakunya kiamat sehingga harta melimpah ruah, sehingga seseorang yang mengeluarkan zakat hartanya tidak menjumpai orang yang menerimanya, dan tidak berlakunya kiamat sehingga tanah Arab kembali hijau dipenuhi sungai. Baik, dalam hadis ini Nabi sebut dua perkara. Pertama, harta melimpah ruah sampaikan orang yang mengeluarkan zakat tak jumpa penerima zakat. Yang ini belum berlakulah. Saya pun boleh katakan dengan yakin tak berlaku lagi zaman sekarang ni. Tak ada lagi orang yang tidak memerlukan bantuan. Semua orang hari ini kalau kita keluarkan zakat, bahkan hari ini orang sangat susah. Dan para ulama menyebutkan bahawa kejadian yang pertama ni, iaitu kejadian di mana harta melimpah ruah, orang tak mahu lagi bantuan, berlaku pada zaman Al-Imam Al-Mahdi. Sehingga kan ada hadis dalam menyebutkan tentang satu situasi di zaman Al-Imam Al-Mahdi, setelah penjaga gudang harta yang berkhidmat kepada Al-Imam Al-Mahdi, dia seru, ada tak lagi orang yang perlukan bantuan, ada tak lagi orang yang nakkan harta, boleh masuk dan ambil sebanyak mana harta yang dia kehendaki daripada gudang harta yang ada. Dibuka. Macam saya pernah bagi perumpamaannya macam ni lah. Maknanya mungkin zaman tu manager bank keluar, bagi ni kita buka bank, kita buka bilik kebas, siapa-siapa nak ambil lah, masuk. Zaman tu agaknya begitulah berlakunya keadaan. Tapi tak ada orang yang masuk. Bahkan ada orang yang nak dia masuk, dia ambil duit dan dia rasa menyesal dengan sifat tamaknya pada ketika itu. Kenapa berlaku sedemikian rupa? Kerana kata para ulama, pada ketika itu orang Islam, orang yang ada sudah yakin sepenuhnya kiamat sangat hampir. Jadi maknanya pada ketika itu tidak ada lagi rasa berharganya harta dunia. Tak ada rasa lagi dah nak kumpul duit banyak-banyak, nak beli kereta mewah, nak beli kedai mewah. Tak ada dah. Kiamat dah dekat. Imam Mahdi dah depan mata. Jadi orang dah tak pedulikan harta dunia, sehingga kan Nabi sebut hatta takuna as-sajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Salat satu rakaat, satu kali sujud lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia dan seisinya pada ketika itu. Yalah tuan-tuan. Sekarang ni kita mungkin yakin, alhamdulillah, kita yakin bahawa akan berlakunya kiamat. Kita orang yang beriman, alhamdulillah, bersyukur ke atas nikmat tersebut. Tetapi iman ini bertambah bila kita nampak Imam Mahdi dah muncul di depan mata. Masa ketika itu tidak ada lagi sebarang keraguan. Ketika itu semua orang akan berfikir untuk mempersiapkan bekalan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kisah lagi dah nak simpan duit ke, nak beli harta ke, nak makan mewah, tak ada dah. Semua orang fikir nak bawa bekalan ke akhirat. Jadi kejadian yang pertama ni berlaku pada zaman Al-Imam Al-Mahdi. Kejadian yang kedua ini iaitu tanah Arab kembali hijau dipenuhi sungai. Saya sebut perkara ini sedang berlaku, sebenarnya dia belumlah berlaku sepenuhnya. Sebaliknya dia sudah mula mempunyai permulaannya pada zaman kita. Saya sebutkan bahawa kejadian tanah Arab dipenuhi dengan tumbuhan hijau dan sungai-sungai yang mengalir belum berlaku sepenuhnya. Sebaliknya
sudah menunjukkan bibit-bibit permulaannya. Satu perkara yang saya nak menarik perhatian para pendengar sekalian, kembali. Hatta ta'uda. Nabi sebut kembali. Saya gariskan kalimah perkataan kembali. Sebab di sini ada mukjizat Nabi SAW. Di sini ada mukjizat Nabi SAW kalau kita faham betul-betul. Nabi sebut kembali, maksudnya apa? Hatta ta'uda, al-audah, kembali. Maknanya bila Nabi sebut sehingga tanah Arab kembali hijau. Maknanya dulu tanah Arab yang gersang, yang penuh dengan padang pasir itu sebenarnya adalah dipenuhi dengan tanaman hijau dan juga sungai yang mengalir. Nabi dalam menggunakan lafaz, Nabi sangat teliti. Nabi bukan macam kita bercakap sembrono, bercakap tidak memilih perkataan ataupun kalimah. Nabi memilih perkataannya. Dan Nabi sebut kembali hijau, maknanya tanah Arab dahulu adalah kawasan yang dipenuhi dengan hutan yang menghijau serta sungai yang mengalir. Ada bukti tak? Ada bukti tak? Ada bukti. Antara bukti yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Zakirul An-Najjar ialah wujudnya petroleum. Wujudnya petroleum yang sangat banyak di tanah Arab, di Arab Saudi, di negara Arab. Dan semua kita mengetahui bahawa petroleum yang ada dalam perut bumi itu adalah hasil mendapan bahan-bahan api fosil. Seperti tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, haiwan yang telah mati, yang telah mendap beribu tahun dalam perut bumi, mungkin jutaan tahun. Itulah yang menghasilkan petroleum. Ni semua kita dah belajar. Dulu saya belajar masa sekolah rendah lagi ilmu geografi. Jadi maknanya wujudnya petroleum yang banyak di tanah Arab hari ini yang menjadi manfaat kepada orang Islam di negara-negara Arab adalah bukti sebenarnya dahulu tanah Arab itu adalah tanah yang penuh dengan tumbuhan dan juga tanam-tanaman serta sungai yang mengalir, haiwan yang hidup. Dan sekarang ini ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi padang pasir dan akan kembali semula menjadi suatu kawasan yang hijau dipenuhi dengan tanam-tanaman dan sungai yang mengalir. Dan Nabi SAW menyebut suatu tempat yang khusus. Nabi sebut satu tempat yang khusus di mana akan berlakunya peristiwa ini, iaitu di Tabuk. Di Tabuk. Tabuk ni tuan-tuan terletak sempadan antara Saudi dengan Jordan. Kalau tuan-tuan dulu saya pergi umrah naik bas daripada Jordan ke Saudi, perjalanan bas 23 jam untuk sampai ke Mekah, dan akan melalui antara sepadannya melalui Tabuk. Dan dalam hadis ini, dalam hadis Muaz bin Jabal, Nabi SAW menyebutkan bahawa wahai Muaz, yang hujung tu, wahai ya Muaz, in tala bikal umur, kalau panjang umurmu wahai Muaz, kamu pasti akan melihat kawasan ini dipenuhi tanam-tanaman. Di Tabuk, ketika peperangan Tabuk, Nabi sebut kawasan Tabuk sebagai secara khusus dalam hadis ni. Tuan-tuan mungkin yang dah pernah pergi ke Arab Saudi sana mungkin tahu. Yang tak tahu, saya bawa satu video di sini, tuan-tuan boleh tengok kawasan Tabuk bagaimana hari ni. Ini contohlah. Ini saya tengok sama ada. Ini contoh yang saya ambil daripada YouTube. Tuan-tuan boleh buka YouTube dan tengok bagaimana Tabuk hari ni. Ini adalah sekejap. Mungkin suara tak ada ni. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن من ضمن رحلاتنا في منطقة تبوك توجهنا المزارع، وهي من الأشياء اللي تشتهر فيها منطقة تبوك والأشياء الجميلة جدا في المنطقة. من ضمن ini adalah satu video yang direkam oleh seorang petani di Tabuk, Tabuk di Arab Saudi. Tengok di belakang tu yang saya tunjukkan tuan-tuan ialah bagaimana kawasan ini dipenuhi dengan tanam-tanaman. Mereka tanam cili tuan-tuan. Mereka tanam cili solok macam yang macam yang apa yang dibuat oleh yang orang buat kebu tu kan. Cili-cili yang mereka tanam kat sini sangat besar, sangat luas, sangat hasilnya sangat besar. هذه الأشياء يعني تسعدنا وتسعد أبنائنا
Kita boleh lihat di kawasan Tabuk لكن في yang فرق Nabi sebut sebagai kawasan yang akan penuh dengan tanaman hijau. في Dan sekarang تغير ini kita sedang melihat واضح وفرق perkara كبير في ini المزارع. berlaku dengan المزارع أول كانت من dulu أهل kawasan ini adalah المنطقة kawasan قايمين padang عليها pasir, كل واحد على kawasan padang مزرعته pasir. بشكل جميل جدا، والآن أصبحت العمالة الأجنبية هي اللي مسيطرة على المزارع. لا أي سبب، احنا كسائحين لا نعلم الأسباب اللي أدت إلى هجران أغلب أهل المنطقة لها، لكن بشكل عام منطقة تبوك جميلة جدا، وأي إنسان بيجي للمنطقة. Okey, saya pergi kepada video yang seterusnya. Ini pun juga adalah daripada pemandangan secara dengan drone Tabuk. Okay, saya kira cukup setakat ni untuk video ni. Ini sebagai suatu bukti yang disebutkan oleh Nabi SAW bahawa kawasan yang disebutkan Nabi SAW itu sekarang ini sedang giat dibangunkan sebagai satu kawasan pertanian yang sangat subur, menghasilkan hasil tanaman yang sangat subur kepada penduduk di situ. Baik. Okey, selesai kita tentang bahagian yang kedua, iaitu tanda-tanda yang sedang berlaku. Saya akan masuk kepada tanda yang belum berlaku. Kita sebenarnya masa kita agak terhad di sini. Jadi bukan dalam setengah jam lagi, tak apa. Antara tanda yang belum berlaku ialah 5 kejadian berturutan. Yang ini bukan tanda-tanda besar sahaja, tapi ini tanda-tanda yang belum berlaku. Antaranya ialah 5 kejadian disebutkan dalam hadis Abu Daud, kemakmuran Baitul Maqdis, iaitu kemakmuran Baitul Maqdis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kehancuran Yathrib, iaitu Madinah. Dan yang ketiga adalah Al-Malhamah Al-Kubra, peperangan berdarah. Dan yang keempat adalah pembebasan Konstantinopel. Dan yang kelima adalah keluarnya Dajjal. Ini kalau tuan-tuan, kalau kita perhatikan hadis ni, apabila ramai sangat orang berbahas tentang Dajjal, keluarnya Dajjal dan sebagainya, cuba kita perhatikan hadis ni bahawa sebelum kedatangan Dajjal itu ada 5 kejadian lain yang bakal berlaku secara berturutan. Iaitu yang pertama, kemakmuran Baitul Maqdis. Kalau kita nak tafsirkan tentang kemakmuran Baitul Maqdis, ini panjang juga perbahasan dia. Kemakmuran Baitul Maqdis, kalau kita tafsirkan dia sebagai kemakmuran material, al-i'mar al-maddi, kemakmuran materialistik, maknanya pembinaan bangunan yang tinggi, kemudian sistem jalan raya, sistem perumahan yang lengkap dan sebagainya. Kalau itu kita faham sebagai kemakmuran Baitul Maqdis, sekarang inilah Jerusalem bagaimana dibangunkan oleh Zionis, membangunkan Baitul Maqdis begitu, menjadi bandar yang begitu tersergah. Walaupun kita tak setuju, itu adalah kawasan penempatan haram orang-orang Yahudi, tetapi hakikatnya apa yang mereka lakukan itu adalah suatu bentuk kemakmuran materialistik yang sedang berlaku di Jerusalem ataupun di Baitul Maqdis pada hari ini. Kalau kita nak tafsirkan sebagai itu, pun kita boleh pertimbangkan. Dan selepas ini akan berlaku kehancuran Yathrib, kehancuran Madinah. Dan kehancuran Madinah ini, tuan-tuan, kata Ibnu Katsir, bukanlah kehancuran yang total, bukanlah maksudnya Masjid Nabawi itu akan hancur, bangunan-bangunan dia akan hancur dan sebagainya, tak. Tapi kehancuran Yathrib di sini bermaksud kehancuran Madinah itu sebagai suatu tempat yang mulia di sisi orang Islam. Hari ini kalaulah kita nak tafsirkan, wallahu alam, saya pun tak berani nak sebut secara pasti, tetapi kita boleh cuba untuk tafsirkan bahawa bagaimana hari ini Arab Saudi telah menjadi suatu negara yang agak terbuka dari sudut industri hiburannya, dari sudut
macam-macam lah benda-benda yang tak pernah berlaku sebelum ini sedang berlaku di Arab Saudi. Ada seorang pernah ceritakan kepada saya ketika mana dia hendak pergi umrah ke Kaabah. Bayangkan tuan-tuan, dalam perjalanan tu billboard ataupun papan iklan yang besar di atas jalan menuju ke Mekah itu mengiklankan pertandingan gusti, mengiklankan pertandingan hiburan. Siapa yang nak tengok? Sedangkan jalan papan iklan itu menghadap kepada orang yang sedang menuju ke kota Mekah. Begitu sekarang ni sampai berlaku di sana. Kalau kita nak katakan kehancuran Madinah ini sebagai satu penghinaan terhadap kota Madinah, yang mana kota itu kota ibadah, kota tempat kita berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi berlaku aktiviti-aktiviti yang tidak sesuai dengan kedudukan kota suci Madinah, itu juga adalah satu bentuk kehancuran Yathrib. Dan selepas itu adalah Malhamah Al-Kubra, peperangan berdarah. Ini pun tajuk yang sangat besar untuk kita bahaskan. Kemudian kita ada selepas itu pembukaan Konstantinopel. Ini pun tuan-tuan mungkin akan tertanya-tanya. Macam mana pula Konstantinopel, Konstantinia, iaitu Istanbul sekarang ini, yang sedang diperintah oleh parti Islam di bawah pimpinan Recep Tayyip Erdogan. Nabi sebut akan dibebaskan. Bukankah Konstantinopel telah dibebaskan? Tapi wallahu alam, mungkin akan berlaku lagi kejadian-kejadian yang akan datang sehingga menyebabkan orang Islam terpaksa membebaskan Konstantinopel daripada pemerintah yang bukan Islam, dan selepas itu barulah datangnya ataupun keluarnya Dajjal. Jadi ini semua belum berlaku lagi. Mungkin ada permulaannya kalau kita nak tafsirkan kemakmuran Baitul Maqdis sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maknanya dia sudah berada di permulaan kejadian perkara tersebut. Baik. Kemudian antara kejadian yang belum berlaku ialah Al-Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah Al-Kubra. Yang ini tuan-tuan boleh baca hadis yang sebutkan di sini. Bagaimana Al-Malhamah Al-Kubra ni, saya ringkaskan kejadian dia. Kalau kita baca hadis ini, sebelum terjadinya Al-Malhamah Al-Kubra, kita akan mempunyai satu perjanjian damai dengan bangsa Rom. Orang Islam, sama ada diwakili sesiapa, wallahu alam, adakah diwakili oleh Arab Saudi ataupun diwakili oleh Turki, itu boleh kita tafsirkan, kita kaji dan sebagainya. Tetapi Nabi sebut orang Islam akan memeterai satu perjanjian, dan kalau kita faham betul hadis ni, perjanjian ini adalah perjanjian usaha sama ketenteraan bersama dengan Rom, bangsa Rom. Dan tafsiran bangsa Rom pun juga pelbagai. Ada yang mengatakan Rom itu ialah USA, Amerika dan Eropah hari ini, dan ada juga yang mengatakan Rom itu adalah Rusia. Wallahu alam, itu adalah tafsiran yang kita boleh kaji dan juga kita boleh selidiki berdasarkan sejarah yang ada. Tetapi yang penting, orang Islam akan ada satu perjanjian dengan bangsa Rom, sama ada USA, Amerika ataupun dengan Rusia. Wallahu alam, itu saya tak boleh pastikan. Perjanjian ini adalah untuk bersama-sama menghadapi musuh yang ketiga. Siapakah musuh yang ketiga itu? Ada yang mengatakan komunisme, ada yang mengatakan China, ada yang mengatakan, kalau sekarang ni kita kata mungkin China lah, sebab China sekarang ni adalah antara kuasa besar yang menunjukkan persaingan dengan Amerika, contohnya. Tapi sebelum China menjadi kuasa besar, dulu persaingan antara Amerika dengan Korea, contohnya kan. Jadi perkembangan sejarah tu berlaku. Itu tidak penting. Siapakah kuasa ketiga itu, kita boleh bahas dan kita boleh kaji. Sebab tu saya kata itu adalah penafsiran. Siapakah Rom, kita boleh kaji. Tetapi konsep asas bahawa kita orang Islam akan mempunyai satu perjanjian dengan bangsa Rom memerangi musuh ketiga, itu adalah konsep yang Nabi sebut dalam hadis. Siapa dia perinciannya, wallahu alam, kita tidak dapat nak pastikan dan sebut secara detail sebab Nabi tak sebut. Boleh kita usahakan untuk tafsirkan dan kaji perkara ini. Dan selepas peperangan tersebut, selepas perjanjian ketenteraan antara orang Islam dengan bangsa Rom, menang melawan musuh yang ketiga, balik daripada peperangan tersebut, barulah tercetusnya Al-Malhamah Al-Kubra. Barulah tercetusnya Al-Malhamah Al-Kubra, iaitu peperangan di antara umat Islam dengan bangsa Rom, dengan bangsa An-Nasara, dengan kaum An-Nasara, dengan kaum Kristian. Yang ini baru tercetusnya Al-Malhamah Al-Kubra. Sebab tu saya bersebut kata, kalau kita ni nak tilik Dajjal dah muncul ataupun belum muncul, kejadian ni berlaku sebelum munculnya Dajjal. Bahkan Al-Malhamah Al-Kubra itu mengikut pandangan sebahagian para ulama, yang memimpin orang Islam pada ketika itu ialah Al-Imam Al-Mahdi.
Maka sebelum Malhamah Al-Kubra itu, kita satu tanda besar, satu tanda-tanda jelas, bukan besar, satu tanda-tanda jelas yang kita boleh cerap nak menandakan permulaan tanda-tanda besar ialah apabila kita orang Islam mula ada kesepakatan ketenteraan dengan bangsa Rom. Saya ingat itu poin yang sangat penting. Kalau kita nak kaji dan teliti, kalau ada tiba-tiba dalam sejarah kita yang akan datang nanti, tiba-tiba orang Islam, tak kiralah siapa yang mewakilinya, memeterai satu perjanjian dengan bangsa Rom yang nak lawan satu lagi musuh yang lain, maknanya permulaan yang disebutkan Nabi itu telah pun bermula untuk membawa kepada Malhamah Al-Kubra, membawa kepada zuhur ataupun munculnya Imam Mahdi dan seterusnya. Tapi yang itu belum berlaku. Jadi bagaimana kita dakwa Ya'juj dan Ma'juj dah muncul, Dajjal dah muncul, sedangkan peristiwa ini belum lagi pun muncul, belum lagi pun terlihat berlaku di zaman kita pada hari ini. Jadi belum berlaku. Saya sebutkan kejadian ini sebagai kejadian yang belum berlaku. Antaranya lain ialah tanda-tanda besar kiamat. Ini pun semua belum berlaku. Saya boleh sebutkan secara pasti bahawa tanda-tanda kiamat yang besar, 10 tanda-tanda kiamat yang besar, Ad-Dukhan, Ad-Dajjal, Ad-Dabbah, terbitnya matahari daripada barat, turunnya Nabi Isa ibn Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 kejadian peninggalan bumi di timur dari barat dan di semenanjung tanah Arab, serta keluarnya api daripada Yaman. Ini semua kejadian-kejadian besar yang belum berlaku. Walaupun pada hari ini kita dapat lihat pelbagai pandangan yang mengatakan bahawa yang saya sebutkan di awal kuliah saya tadi, di awal tadi, yang mengatakan bahawa Dajjal telah muncul pada tahun 1945, jadi itu adalah satu perkara yang sangat jauh daripada ketepatan ataupun kesahihan dalam memahami hadis. Itu adalah tafsiran dia yang kita boleh tolak dan kita boleh ketepikan sama sekali, tidak perlu untuk kita terima. Kerana kalau kita membaca hadis-hadis dalam bab Ad-Dajjal, hadis-hadis sahih yang disebutkan dalam bab Dajjal ini, kita akan dapati bahawa banyak perkara yang kita tidak boleh nak tafsirkan dan nak takwilkan berdasarkan apa yang dia bawa kepada kita tentang tafsiran-tafsiran tersebut. Begitu juga dengan Ya'juj dan Ma'juj. Katanya, kalau ikut seorang penceramah terkenal, Syekh Imran Hussein, masa sebut nama, dia juga berpandangan bahawa Ya'juj dan Ma'juj telah bermuncul dan berada dengan manusia. Tetapi kalau kita membaca hadis-hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj, kita akan dapati bahawa sifat-sifat yang Nabi sebut itu langsung tidak boleh kita faham dengan penafsiran yang mengatakan bahawa Ya'juj dan Ma'juj telah pun muncul. Ini adalah percubaan untuk memahami teks hadis dan mengalihkan maksud zahir daripada hadis kepada maksud yang maknawi. Yang ini yang kita sebutkan tadi bahawa bila Nabi sebut Ya'juj dan Ma'juj, kaum, dalam Quran sebut kaum, manusia, golongan manusia, sebagaimana kita baca dalam suratul Kahfi, maka macam mana kita nak tafsirkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai telah keluar dan telah muncul dengan maksud yang berbeza daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Baik, di sini saya sebutkan tanda-tanda besar secara turutan. Sebenarnya kalau kita lihatkan turutan ini terdapat pelbagai pandangan lah di kalangan para ulama. Ijtihad di kalangan para ulama dalam menetapkan turutan. Tuan-tuan kalau lepas ni jumpa turutan yang berbeza, tak perlu heran. Memang biasa turutan ini akan ada khilaf di sisi para ulama sebab hadis tidak menyebutkannya secara jelas. Cuma yang pasti 6 yang pertama yang saya sebutkan di sini akan berlaku secara berturutan. Pertama, Al-Malhamah Al-Kubra sebagai mukaddimah kepada tanda-tanda besar. Kemudian Al-Imam Al-Mahdi, 1 dan 2 ni mungkin sangat berkaitan. Setelah itu berlakunya penenggelaman bumi. Ini pandangan penulis lah. Saya bawa daripada kitab. Cuma pada saya, yang saya pilih ialah 1 dan 2. Cuma yang ketiga itu, wallahualam, penenggelaman bumi itu mungkin berlaku pada yang ketiga. Tapi yang saya boleh pastikan di sini ialah Al-Malhamah Al-Kubra, Al-Imam Al-Mahdi, dan selepas itu Dajjal, selepas itu Nabi Isa, selepas itu Ya'juj dan Ma'juj. 5 yang ini adalah tidak akan berlaku dia akan berlaku berturutan. Turutan itu turutan yang saya boleh katakan sebagai disepakati oleh kebanyakan para ulama. Kalau yang lain-lain itu seperti penenggelaman bumi, Dabbah, Dukhan, yang ini ada sedikit berkhilaf di kalangan para ulama dari sudut yang mana yang dahulu, yang mana yang kemudian. Tetapi yang asasnya yang 4 ataupun 5 tadi, dia akan berlaku saling berturutan. Kerana ketika zaman Al-Imam Al-Mahdi lah
akan turunnya Dajjal. Dajjal turun ketika mana Imam Mahdi masih lagi ada bersama dengan manusia, dan ketika Dajjal adalah baru turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah Nabi Isa alaihi salam membunuh dan menghancurkan Dajjal, pada zaman Nabi Isa jugalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau kita kata Ya'juj dan Ma'juj telah keluar, sedangkan Nabi Isa alaihi salam belum keluar. Kalau kita tafsirkan Ya'juj dan Ma'juj dengan maksud yang selain daripada maksud hakiki, jadi bagaimana kita nak menafsirkan Nabi Isa alaihi salam dengan maksud yang lain? Jadi sebab itu menafsirkan perkara-perkara ini dan kejadian-kejadian ini dengan sesuatu yang lain daripada konteks yang zahir, yang sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis, adalah sesuatu yang tidak tepat. Baik. Jadi saya alhamdulillah dapat kita selesaikan dengan begitu pantas ya sebenarnya. 3 bahagian daripada tanda-tanda kiamat ini, iaitu yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang belum berlaku. Sebenarnya setiap kejadian ini Al-Muhallamah Al-Kubra Imam Mahdi ini banyak perbahasan dan juga perincian yang perlu kita pergi, yang mana memang tak sempat untuk kita bahaskan pada hari ini. Perlukan satu siri kuliah yang panjang untuk kita bahaskan, tapi tuan-tuan boleh untuk membaca dan juga sekiranya mempunyai kekeliruan boleh merujuk kepada para asatizah yang mempunyai pengetahuan tentang perkara ini, insya-Allah. Baik. Seterusnya insya-Allah pada bahagian yang terakhir sebelum kita pergi kepada soal dan jawab, saya nak bawakan beberapa contoh kekeliruan berkenaan dengan kefahaman terhadap hadis akhir zaman. Antaranya ialah ni saya tengok contoh di sini kan, tentang ad-dukhan. Ad-dukhan dia kata apa? Tahu tak apa itu dukhan? Dukhan itu asap tebal yang menenggelamkan bumi selama 40 hari disebabkan hentaman meteor. Jangkaannya adalah bulan puasa waktu subuh. Gelap dia nanti macam gelap Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Bumi ini kita akan masuk sungai meteor. Berkenaan dengan ad-dukhan dan kaitan dia dengan kedatangan ataupun hentaman meteor di muka bumi. Sebenarnya kefahaman ini ada dia punya asas, walaupun sebenarnya tidak begitu kuat. Dalam beberapa riwayat yang mauquf yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas ataupun Ibnu Mas'ud berkenaan dengan perkara ini, ada disebutkan perkara ini, walaupun begitu tidaklah begitu kuat, tidaklah begitu kukuh untuk kita tafsirkan kejadian ad-dukhan ini dengan hentaman meteor. Wallahu alam. Tapi sebahagian penceramah sangat pasti dan sangat yakin mengatakan bahawa bumi ini akan dihentam oleh meteor. Setiap kali ada batu meteor melintas ke bumi, kita akan keluarkan warning, bumi dah dekat. Sedangkan kalau kita merujuk kepada ahli falak, mereka akan mengatakan perkara itu adalah antara perkara biasa yang berlaku, yang sentiasa dicerap dan juga diperhatikan oleh ahli-ahli falak. Jadi kita ni kadang-kadang terlalu trigger sangat. Bila ada saja meteor dekat, kita pun dah mula dekat dah dukhan nak berlaku. Sedangkan dukhan itu dia tidak akan berlaku sebelumnya ada kejadian-kejadian lain yang lebih besar yang berlaku sebelum dukhan. Jadi asal berlaku saja kebakaran di Indonesia, kita dah mula diselubungi dengan dukhan. Jadi cepat sangat kita menafsirkan kejadian alam dengan hadis Nabi SAW. Jadi kita kena berhati-hati dalam perkara ini. Itu hadis tentang ini pula yang mengatakan hadis tentang Imam Mahdi telah banyak direka, cipta dan diputar balik oleh Yahudi, tapi diterima buat oleh orang Islam tanpa unsur peksa. Janji bunyi hadis hantam je. Jadi Pak Turut dia kata. Ini maknanya dia menolak sepenuhnya tentang hadis Imam Al-Mahdi. Sedangkan para ulama telah mengkaji hadis-hadis tentang Al-Imam Al-Mahdi ini, dan keseluruhan hadis itu disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti sebagai mencapai darjat mutawatir. Mutawatir ni maknanya sesuatu yang tak boleh kita tolak, tak boleh kita sangkal. Tapi dengan senang wenangnya kita mengatakan bahawa Imam Mahdi ini, hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini adalah rekaan orang Yahudi. Apa pula? Tetapi sebenarnya kalau kita baca, saya pernah kalau kita baca dalam sejarah di Eropah, sebenarnya kemunculan Imam Mahdi ini sebenarnya cuba dimusnahkan. Sebenarnya orang-orang Yahudi mereka sebenarnya tidak bersetuju dengan kita tentang Imam Mahdi. Sebab dia kata Imam Mahdi ni satu karakter yang dia punya. Jadi macam mana pula orang Yahudi buat satu karakter bagi ke orang Islam? Jadi ini satu benda yang tak masuk akal. Ini adalah dakwaan yang saya cakap tadi, tidak masuk akal. Bila tak masuk akal, dia kira palsu. Yang kaedah tadi, yang saya sebutkan kaedah tadi bahawa
tidak semestinya, tidak, hadis yang tidak masuk akal bukanlah bermaksud hadis itu palsu. Yang itu kita kena faham. Tak masuk akal dia, tapi para ulama telah pun mengkaji. Ini contoh yang lain. Ini pula yang mengatakan bahawa Imam Mahdi dah muncul. Siap ada gambar lagi ni, Imam Mahdi Nasir Muhammad Al-Yamani. Ini pun ada pula satu pihak buang, tolak semua hadis tentang Imam Mahdi. Yang satu pihak lagi kata dah Imam Mahdi dah muncul pula dah. Satu hal. Ini pula tentang panji hitam. Panji hitam ni bukan panji, bukan bendera, tapi jet tempur Pakistan pula dah. Macam mana kita menafsirkan Rayatus Sud, panji hitam ni bukan maksudnya bendera, tapi inilah yang saya katakan tadi, yang saya sebutkan tadi dalam metod kita di awal. Menafsirkan nas hadis Nabi sebut Rayatus Sud, bendera hitam. Bendera lah, macam mana kita nak faham ini matanya. Summa tatla'u ar-rayat as-sud. Rayat as-sud ni maksudnya panji-panji hitam. Nabi sebut panji. Panji lah. Macam mana awak boleh faham panji bermaksud jet? Jom bagi hujah. So bagi bukti untuk kita faham macam mana dia katakan panji itu bermaksud jet tempur. Jadi kalau kita nak dakwah memang boleh dakwah. Semudah-mudah itu kita boleh dakwah tanpa sebarang masalah. Tapi dia menyebabkan salah faham. Kalau kita nak dakwah, datangkan bukti. Hatu burhanakum, bagi bukti supaya kita boleh faham apa yang dia nak cuba sampaikan. Ini pun sama juga misteri tembok Ya'juj dan Ma'juj. Katanya telah pun dijumpai. Telah pun dijumpai sisa-sisa logam besi dekat, ada satu video dia buat pergi ke tempat tersebut. Tengok tempat ni dah tempat Ya'juj dan Ma'juj antara negara apa saya tak ingat. Semua perkara ini sebenarnya tidak memberikan manfaat kepada kita. Kerana apa? Kerana Ya'juj dan Ma'juj itu walaupun kita tidak tahu di mana tempatnya dia berada, nanti saat dia muncul dia tetap akan keluar dan akan datang juga kepada manusia tanpa kita tahu di mana dia berada pun tetap akan berada. Dia tetap akan muncul kepada kita. Dan apa faedahnya kalau kita mencari-cari tempat tersebut? Kerana dapat kita tahu tempat tersebut pun kita tak boleh buat apa-apa pun. Selagi waktu yang tidak ditetapkan Allah Ta'ala dia akan muncul, maka dia tidak akan muncul kepada manusia. Ini juga adalah antara beberapa perbahasan salah faham tentang Ya'juj, menafsirkan perkataan Ya'juj dan Ma'juj sebagai gunung berapi, lingkaran berapi yang ada di dalam, yang akan meletus. Maknanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu bermaksud akan keluarnya gunung berapi meletus membakar planet, membakar permukaan bumi. Ini pun satu usaha menafsirkan hadis dengan maksud yang bukan zahir. Dah dalam Quran Nabi, macam mana dalam Al-Quran Zulkarnain jumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj dan berbicara dengan mereka, adakah bermaksud Zulkarnain berbicara dengan gunung berapi? Jadi tafsiran yang sebegini menyebabkan kita ni menafsirkan salah tafsir Quran. Ini sangat bahayanya tafsiran yang seperti ini, bahawa kita telah menafsirkan ayat Al-Quran dengan tafsiran yang salah. Sampai begitu dia punya kesan dan implikasi terhadap tafsiran tersebut. Ini juga ada juga yang mengatakan bahawa ulama telah bermimpi Dajjal telah keluar menunggu masa untuk menguasai dunia dan sebagainya. Dajjal menggunakan jet tempur, Allahu Akbar, dan sebagainya. Jadi ini semua adalah satu dakwaan-dakwaan yang perlu kepada dalil, perlukan kepada nas hadis. Kerana kita bercakap tentang sesuatu yang gaib. Dajjal ni perkara gaib yang belum berlaku lagi, belum sampai masanya berlaku. Jadi kita tak boleh nak dakwa sembarangan, melainkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Baik, itu beberapa perkara yang saya boleh bawa tentang contoh. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya contoh-contoh tentang dakwaan salah faham ini. Tuan-tuan kalau buka dekat media sosial akan jumpa bermacam-macam lagi dakwaan. Kita semua sedia maklum, tapi kita kena berhati-hati supaya kita tidak salah faham, kerana perkara ini berkait dengan kefahaman kita terhadap Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW.